Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita sambung semula PDPC kita. Okey, hari ni 4 Mei 2020. Okey, bab 6 elektrolisis. Okey, dalam bab ni ada dua subtopik yang besar iaitu sel elektrolisis dan satu lagi adalah sel kimia. Okey, untuk hari ini kita tengok dahulu sel elektrolisis. Okey, untuk sel elektrolisis ni dia terbahagi kepada dua. Okey, elektrolisis bahan leburan dengan elektrolisis bahan larutan aqueous. Okey, jadi kita tengok dahulu leburan. Okey, ini adalah sel elektrolisis. Okey, dalam sel elektrolisis yang pertama mesti ada bateri, yang kedua mesti ada wayar penyambung, yang ketiga mesti ada elektrod. Okey, mesti ada dua elektrod. Kemudian yang keempat mesti ada elektrolit. Yang warna biru ni adalah elektrolit. Mesti kena dash elektrolit. Okey, yang kelima mesti ada container bekas nak isi elektrolit. Okey, kita tengok bateri dahulu. Okey, bateri awak kena kenal terminal. Okey, yang panjang adalah terminal positif dan yang pendek adalah terminal negatif. Okey, seterusnya elektrod. Okey, ini adalah elektrod. Okey, elektrod yang bersambungan dengan terminal positif bateri, dia akan jadi terminal positif juga. Okey. Elektrod yang bersambungan dengan terminal negatif bateri, dia akan jadi terminal negatif juga. Okey, terminal positif elektrod kita panggil sebagai anode. Okay, this one is anode. Terminal negatif elektrod kita panggil sebagai cathode. Okay, kalau soalan tanya apa itu anode? Okay, anode adalah elektrod positif yang bersambungan dengan terminal positif bateri. Okay, kalau ditanya apa itu cathode, sebaliknya lah, iaitu elektrod yang bersambungan dengan terminal negatif bateri. Okay, next kita tengok elektrolit. Okay, elektrolit ni adalah bahan kimia yang boleh mengalirkan arus elektrik dalam dua keadaan, iaitu dalam keadaan yang pertama ialah leburan. Dalam keadaan yang kedua adalah larutan. Jadi elektrolit ni dia boleh mengalirkan arus elektrik dalam kedua-dua keadaan tersebut. Dia tidak boleh mengalirkan arus elektrik dalam keadaan pepejal. Okay, kenapa tak boleh mengalirkan arus elektrik dalam keadaan pepejal? Kerana dalam keadaan pepejal ion-ionnya tidak bebas bergerak. Okey, elektrolit ni dia terdiri daripada sebatian ion, asid dan alkali. Okey, next. Bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan atau aqueous ataupun larutan. Aqueous ni larutan lah, larutan aqueous, dan mengalami perubahan kimia. Yang ini adalah maksud bagi elektrolit secara terperinci lah. Okey, contoh elektrolit. Yang pertama leburan aluminium oksida, yang kedua leburan plumbum 2 klorida, yang ketiga larutan natrium hidroksida, yang keempat larutan asid hidroklorik, yang kelima larutan asid nitrik. Okey, semua ini adalah jenis-jenis elektrolit. Okey, mereka ini dipanggil sebagai elektrolit kerana boleh mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan atau larutan aqueous,
dan mengalami perubahan secara kimia. Okey, kenapa elektrolit ini mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan dan aqueous? Kerana mengandungi ion-ion yang bebas bergerak. Kenapa mereka ini tidak boleh mengalirkan arus elektrik dalam keadaan pepejal? Okey, jawapan dia sebaliknya lah. Kerana mengandungi ion-ion yang tidak bebas bergerak. Okey, seterusnya bukan elektrolit. Subatian yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik dalam semua keadaan. Dalam keadaan pepejal tak boleh mengalirkan arus elektrik. Dalam keadaan larutan tak boleh. Dalam keadaan leburan pun tak boleh. Jadi itu adalah bukan elektrolit. Kerana dia terdiri daripada molekul sahaja. Contoh bahan tersebut adalah gula, sulfur, naftalena, alkohol dan tetraklorometana. Semua ini adalah sebatian kovalen yang terdiri daripada zarah-zarah molekul. Dia tidak mengandungi ion-ion yang bebas bergerak. Sebab itulah tak boleh mengalirkan arus elektrik dalam semua keadaan. Okey, proses elektrolisis. Ini maksud bagi elektrolisis. Okey, elektrolisis ialah satu proses penguraian sebatian kimia kepada juzuk-juzuknya dengan menggunakan arus elektrik. Sebab itulah sel elektrolisis tadi dia ada bateri. Sebab dia nak menguraikan sebatian kimia tersebut, dia mesti mempunyai tenaga arus elektrik untuk ditukarkan kepada tenaga kimia. Tenaga kimia tu tindak balas lah. Okey, juzuk-juzuknya, unsur-unsurnya. Okey, contoh kat sini kita ada leburan aluminium oksida. Okey, kalau dibekalkan tenaga elektrik, dia akan terurai kepada juzuk-juzuknya. Dia akan berpecah kepada aluminium dan oksigen. Dia terurai kepada juzuk-juzuknya. Larutan kuprum klorida pun sama, dia akan terurai menjadi kuprum dan klorin. Okey, seterusnya sel yang menggunakan tenaga elektrik untuk menghasilkan tindak balas kimia. Itu adalah sel elektrolisis, yang mana perubahan tenaga berlaku daripada tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Itu adalah sel elektrolisis. Anode merupakan elektrod yang disambung kepada terminal positif. Yang ini cikgu dah terang. Katot merupakan elektrod yang disambung kepada terminal negatif. Yang ini pun cikgu dah cerita dalam gambar tadi. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok gambar rajah. Gambar rajah. Okey, apa yang nak diterangkan di sini? Okey, kita tengok anion. Okey, ini anion. Anion ditunjuk anak panah ke sana. Maknanya A dia akan jumpa anode. Okey, maksudnya A jumpa A. Anion jumpa anode. Anion adalah ion negatif ya. Anion adalah ion negatif. Dia mesti berjumpa elektrod terminal positif. Terminal positif adalah anode. Jangan tertukar. Anode terminal positif. Katot terminal negatif. Ni katot. Katot ni biasanya kalau kita ejek kawan-kawan kan, kawan-kawan yang pendek tu, kita panggil dia kentot. So kentot ni dia tanda dekat bateri tu yang pendek tu. So katot ni elektrod negatif. Okey. Jadi anion adalah ion negatif. Okey, cation dia adalah ion positif. Kita tengok huruf T dalam ion. T dalam cation tu dia mesti ion positif. Dia bergerak ke katot, iaitu terminal negatif. Okey. Cation dia positif.
Cathode dia negatif. Cathode ni dia lebih kepada cathode. Pendek. Ni pendek bateri ni. Okey, anion ni dia lebih kepada anion. Kan? So awak tengok dalam anion tu ada huruf T. So dia adalah anion positif. Jadi anion-anion ini dia akan berkumpul di elektrod masing-masing. Jadi anion dia akan berkumpul di anode. So kat sini banyak anion negatif. Okey, di sini akan ada banyak anion positif. Dia akan berkumpul di elektrod masing-masing. Jadi kesimpulan kat sini adalah positif akan tertarik dengan negatif. Negatif akan tertarik dengan positif. Dia tak akan sama dia punya charge tu. Dia mesti berbeza. Positif akan tertarik dengan negatif. Kalau positif dengan positif takkan berlaku lah. Negatif dengan negatif pun takkan berlaku. Okey, cation ialah anion yang bercharge positif. Contoh H+, NH4+, Na+, Al3+. Ada banyak lagi lah. Okey, anion ialah anion yang bercharge negatif. Cation dan anion hanya boleh bergerak dalam keadaan leburan atau larutan aqueous kerana ia boleh membawa charge-charge elektrik. Dalam keadaan pepejal dia tak boleh mengalirkan arus elektrik dan tak boleh bergerak bebas. Anion akan tertarik ke anode manakala cation akan tertarik ke cathode. Okey, gambar yang seterusnya. Okey, ini pun cerita yang sama macam tadi lah. Okey, anion negatif tertarik menuju ke anode. Jadi ini anode, dia akan berkumpul lah kat sini. Banyak anion negatif. Kat sini akan banyak anion positif. Okey, itu sahajalah dalam gambar ni. Okey, so ini adalah satu topik yang pertama. Tadi adalah pengenalan. Sekarang barulah kita masuk kandungan bab. Tadi hanya pengenalan sahaja, apa itu elektrolisis, apa itu elektrolit, apa itu elektrod, apa itu anode, apa itu cathode, apa itu anion, apa itu anion. Jadi semua benda istilah-istilah tersebut kamu kena tahulah supaya bila masuk ke topik-topik yang lebih mencabar, kamu mudah faham. Yang penting istilah-istilah yang cikgu terangkan daripada awal tadi kamu faham. Okey, topik yang pertama adalah elektrolisis sebatian lebur. Kita ada dua sebatian. Sebatian yang dalam keadaan larutan dan sebatian dalam keadaan lebur. Kita tengok dahulu elektrolisis sebatian lebur. Elektrolisis sebatian lebur ni adalah untuk bahan-bahan yang wujud sebagai pepejal. Dia tak boleh larut dalam air. Kalau kita letak dalam air, kita larutkan, dia tak boleh larut. Sebab sifat dia tak larut dalam air. Jadi kita boleh guna kaedah elektrolisis inilah. Okey, elektrolisis sebatian lebur kita wajib menggunakan mangkuk pija. Ini alat radas yang spesifik yang kita kena guna. Mangkuk pija. Tak boleh guna bika, tak boleh guna besin. Kena guna mangkuk pija. Okey, oleh kerana bahan tersebut adalah dalam keadaan pepejal, jadi kamu kena guna penunu Bunsen ni. Penunu Bunsen wajib. Ini adalah wajib. Kalau bahan tersebut dalam keadaan pepejal, dia tak boleh bertindak balas. Dia tidak boleh membawa charge. Dia tidak boleh, anion-anion tersebut dia tak boleh bergerak bebas. Jadi tak ada tindak balas yang berlaku. Jadi wajib kita kena panaskan pepejal sebatian kimia tersebut. Barulah dia akan jadi molten, iaitu leburan. Okey, bahan yang kita guna kat sini adalah molten lead to bromide, iaitu leburan
Plumbum 2 plumbum 2 bromida. Alright. Jadi dalam leburan plumbum 2 bromida ni dia ada 2 ion lah. Ion Pb2+ dan ion Br-. Ion Pb2+ ni, cikgu buka note ni supaya cikgu boleh tulis. Ion Pb2+ dia adalah anion. Ion Br- dia adalah cation. Tengok huruf T ni, cation. Jadi salah lah kan, dia terbalik. Terbalik, kena check. Kadang-kadang terbalik. Cation, yang ini Pb2+ adalah cation sebab ada huruf T ni. Dia ion positif. Ion bromin dia adalah anion. Dia ion negatif. Jadi ion positif dia akan bergerak ke terminal negatif. Dia mesti berlawanan terminal. Berlawanan charge. Ion negatif dia akan bergerak ke terminal positif. Terminal negatif dikenali sebagai cathode. Cathode. Terminal positif pula dikenali sebagai anode. Yang ni wajib kena tahu. Jadi kat sini kalau kita tengok mana cathode kita, dekat bateri lah, kena tengok kat bateri cathode tu kat mana. So yang ini, so dia negatif. Yang panjang dia adalah positif, menyebabkan elektrod kat sini dia jadi positif, iaitu anode. Kat sini adalah cathode. Terminal negatif. Jadi anode. Siapa yang bergerak ke sana? Iaitu Br. Jadi Br- akan duduk kat situ. Di cathode. Di cathode adalah Pb2+. Pb2+ akan bergerak kat situ. Tak nampak warna merah je ada, minta maaf lah. Pb2+ akan bergerak ke cathode. So cikgu tutup gambar supaya cikgu boleh tulis. Pb2+ dia akan bergerak ke cathode. Apa yang dia buat? Masing-masing Pb2+ dan Br- dia akan mengalami tindak balas kimia. Dia akan dinyah-chargekan. Dinyah-chargekan ni maksudnya dia akan hilang charge. Dia akan jadi sebatian yang neutral. Jadi Pb2+ dia akan jadi sebatian yang neutral, iaitu Pb. Dia akan jadi Pb lah. So ini neutral. Nak neutralkan Pb2+ ni, kena tambah ataupun tolak elektron. Jadi sekarang ni dia 2+. So kita boleh cancelkan 2+ ni dengan kita tambahkan elektron sebanyak 2 elektron. Jadi kita tambah 2 elektron. Bila kita tambah 2 elektron kat sini, total charge dia akan jadi kosong. Iaitu charge dia tadi +2. Kita tambah 2 elektron. So sama dengan kosong. So total charge di bahagian kiri adalah kosong. Sama juga di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Di sebelah kanan, kalau awak tengok Pb ni memang tak ada charge. Elektron pun tak ada.
kan. So memang dah kosong dah kat sini. So sama. So persamaan kiri dan kanan dari segi bilangan atom, dari segi charge, semua seimbang. Jadi ini adalah persamaan anion setengah di cathode. Persamaan anion setengah di cathode. Ini yang berlaku. Yang mana anion Pb2+ tu dia menderma 2 elektron dan dia jadi Pb. Okey, kalau daripada gambar tadi tu, dalam gambar tadi tu, Pb tu dia akan melekat lah. Dia akan melekat pada pada elektrod ni. Dia akan melekat kat situ. Dan biasanya elektrod yang kita guna adalah elektrod karbon. Jadi elektrod karbon ni dia kurang lekat bila ada logam melekat pada dia. Jadi logam dia kurang melekat pada karbon. Nampak sikit-sikit je, dan logam tu akan jatuh ke bawah lah. Nanti akan nampak lah Pb tu ada banyak terkumpul kat bawah ni. Pada karbon tu pun ada sikit-sikit, nampak sikit-sikit je lah. Okey, seterusnya kita tengok di anode. Okey, persamaan anion setengah di anode. Okey, Br minus, dia akan jadi neutral. Okey, dia akan jadi neutral iaitu Br. Okey, dia akan jadi Br. Jadi kena buat apa nak jadi Br ni? Macam mana nak hilangkan elektron ni? Kalau tadi kita tambah elektron, jadi yang ni kita kena buang elektron lah. Kalau kita buang elektron tu, dia akan jadi neutral. Nak buang berapa? Tengok charge. Charge dia adalah negatif 1. Maknanya kita buang 1 je lah elektron. Okey, buang 1 elektron. Ni cara siapa yang mudah keliru nak tulis elektron tu di kanan ataupun di kiri. Cikgu tulis je dulu buang elektron. Nanti baru kita settlekan negatif elektron ni. Sebab dalam persamaan tak ada tanda tolak. Dia tak ada simbol tolak. Dia mesti simbol tambah. Nanti kemudian kita settlekan. Okey, bromin dia tak wujud sebagai atom sebab dia kumpulan 17. Dia atom. So dia Br2. Jadi dekat sini kalau kamu tengok dia dah jadi 2 atom. So kena letak 2 kat sini supaya dia seimbang. Okey, sekarang bilangan atom dia dah seimbang. Yang tak seimbang sekarang ni adalah charge. Okey, yang ni dekat depan Br tu ada 2. Charge bagi satu anion Br adalah negatif 1. So total charge dia adalah negatif 2. Okey, kemudian kat sini ada elektron. Elektron kat situ ada 1. Maksudnya negatif 1 lah. 1 elektron negatif 1. Jadi total kat sini kalau kita tambah negatif 2 tambah dengan elektron. Yang ni tak boleh lagi. Kita tak boleh tunjuk lagi sebab kita tak gerakkan lagi elektron tu. Kita kena gerakkan dulu elektron. Cikgu cakap tadi elektron dia tak ada negatif, tanda negatif tak ada dalam persamaan. Jadi kita kena pindahkan ke sana. Kita nak jadikan tanda tersebut positif. So 2 Br minus Br2 tambah elektron. Okey, barulah tak ada tanda negatif dalam persamaan. Okey, ini cikgu dah kira dah tadi. Total charge dia negatif 2. Ni cikgu dah kira, cikgu tulis je kat bawah ni. Okey, ini sebelah kiri. Sebelah kanan total charge dia, okey, ini kosong, tak ada charge, tak nampak charge apa-apa. Yang ini adalah negatif 1. Jadi tak seimbang. Kiri negatif 2, kanan negatif 1. Jadi kena seimbangkan dia. So letak elektron tu 2. Barulah dia jadi negatif 2. Barulah seimbang. Okey, siap. Persamaan anion setengah di sebelah di anode. Okey, next.
kamu kena tahulah apa pemerhatian yang berlaku di anode dan di cathode. Okey. Jadi yang tadi ni, bromine gas ni, dia akan terbebas. Dia akan terbebas di anode. Sorry, tadi cikgu ada salah lukis sikit. Tadi PB dia melekat dekat cathode sebenarnya. Dia melekat kat cathode kat sini. Gambar ni salah pula. Okay, gambar tu salah. Okay, so PB dia melekat di cathode. So dia akan melekat kat sini. Jadi disebabkan logam dia tak berapa melekat sangat pada elektrod karbon, so dia akan jatuh terkumpul di bawah logam plumbum lah. Okey, Br2 adalah gas, dia akan terbebas di anode. Okey, so awak akan nampak kat situ brown gas release. Gas berwarna perang akan terbebas di anode. Itu pemerhatian yang boleh kita nampak dalam eksperimen ini. Okey, inference dia bagi tahulah bahan yang terbentuk tersebut. Kalau kat sini gas perang terbebas, inference dia adalah gas bromine terbebas. Letak nama dia. Kat sini tadi PB terbentuk kan. Pemerhatian dia, kita tak nampak PB. Kita tak nampak simbol PB tu. Yang kita nampak warna PB tu. So PB ni warna dia adalah grey. So awak akan nampak pepejah kelabu terbentuk. Itu pemerhatian. Kalau inference, kena tukarlah pepejah kelabu tu kepada nama, iaitu plumbum. Pepejah plumbum terbentuk. Okey, settle untuk gambar tu. Okey, ini gambar yang dia terang, yang cikgu dah terang lah dalam gambar tadi lah. Okey, jadi PB dia akan terkumpul di cathode sebab PB ni adalah dia adalah cation. Dia mesti berkumpul di cathode. So dia akan terkumpul banyak-banyak kat sini. PB2+, PB2+. Okey, bromine dia adalah anion. Dia akan berkumpul di anode. So dia akan terkumpul kat sini Br-, Br-. Jadi Br tadi ni dia nak neutral, dia bebaskan elektron. So elektron dia akan bergerak melalui wire. Okey, dia bergerak ke sana sampailah elektron tu bergerak ke cathode. Jadi cathode tadi ni, di cathode ion plumbum dia nak neutral, dia memerlukan 2 elektron. So dia terimalah elektron yang sampai dekat elektrod dia. Barulah dia boleh jadi bahan yang neutral. Itulah proses yang berlaku dalam elektrolisis. Okey, dalam wayar berlaku pengaliran ion, iaitu ion dia bergerak daripada anode ke cathode. Okey, ion bergerak anode ke cathode. Okey, ini pergerakan elektron. Elektron dia bergerak daripada anode ke cathode ataupun A to C. Senang cerita. Okey, dalam beaker ni, dalam kontainer, yang berlaku adalah pergerakan ion. Ion bergerak dalam larutan sahaja ataupun dalam leburan sahaja. Dia tak boleh bergerak melalui wire tu. Yang bergerak melalui wire adalah elektron sahaja. Okey, ni yang cikgu cerita panjang lebar tadilah. Okey, di anode, anion Br- tertarik ke anode. Okey, di cathode, cation Pb2+ tertarik ke cathode. Okey, apa yang berlaku di anode? Anion dinyah chargekan
dengan melepaskan elektron ke anode. Okey, jadi elektron tu dia akan bergerak ke katot lah nanti. So elektron mengalir ke terminal positif bateri. Dia mengalir ke terminal positif bateri daripada dia nak bagi tahu tadi elektron tu daripada bromine ni, daripada ion bromine dia bergerak daripada elektrod anode ni, dia bergerak ke terminal positif bateri. Lepas tu dia masuk terminal negatif bateri, barulah sampai ke katot. Tu maksud dia. Elektron mengalir ke terminal positif bateri. Persamaan setengah, ini pun cikgu dah tunjuk dah tadi, 2Br minus, dia akan jadi bahan yang neutral iaitu Br2 dan melepaskan 2 elektron. Okey, di katot pula cation dinyacaskan dengan menerima elektron di katot membentuk atom plumbum. Jadi plumbum ni adalah atom. Okey, Br adalah molekul Br2. Okey, gelembung gas berwarna perang dibebaskan. Ini gas bromine tadilah. Okey, di katot pula pepejah kelabu akan terenap di elektrod. Terenap ni maksudnya melekat. Dia melekat pada elektrod karbon tu. Dan ada yang akan jatuh ke dasar nanti. Ke dasar bekas. Okey, di anode gas bromin dibebaskan. Ini inference di anode. Di katot pula inference dia adalah logam plumbum terenap di katot. Okey. Think like a proton and stay positive. Okey, kita tengoklah T2B diri. Cikgu tunjuk soalan 1 dan cikgu nak kamu buat soalan 2. Macam mana nak buat soalan 2? Kamu dengar dengan teliti macam mana cikgu terang dalam soalan 1. Okey, jadi tugasan kali ini kamu kena buat video. Tak kira lah video kamu macam mana, tapi kamu kena terang macam cikgu terang dalam soalan 1 nanti. Okey, cikgu guna phone je. Buat video guna phone, guna screen recorder. Jadi kamu boleh guna screen recorder juga nanti. Ataupun kalau nak lebih kreatif, awak download lah aplikasi yang ada. Okey. So cikgu buat soalan yang pertama iaitu elektrolisis sebatian natrium klorida NaCl. Okey, cikgu nak besarkan notepad cikgu ni. Ni kena padam semua ni. Yang tadi Okey, NaCl. First sekali kena lukis susunan alat radah dulu. Kalau leburan ni dia mesti guna mangkuk pija. Lepas tu ada kasa dawai. Kita boleh juga guna pipe clay triangle tu. Okey, mesti ada tripod stand dan kena ada penunu Bunsen. Penunu Bunsen cikgu tulis anak panah dengan heat je. Malas nak lukis. Lebih baik lukis macam ni lah. Kalau awak lukis penunu Bunsen nanti ada kecuaian, awak tak lukis dia punya nyalaan. Boleh salah juga. Sebab tindak balas tak akan berlaku lah kalau penunu Bunsen tidak dinyalakan. Okey, ada 2 elektrod. Elektrod kena lorik. Lepas tu ada wayar penyambung, ada bateri. Bateri tulis simbol je. Okey. Kemudian ada elektrolit dalam tu. Elektrolit tersebut adalah NaCl. Okey, leburan NaCl. Okey, dalam NaCl ada ion Na+ dengan Cl-. Okey. Jadi Na+ ni adalah cation. Tengok huruf T ni. So dia cation. Okey, Cl- dia adalah anion. Tak ada huruf T. So dia anion. Cation dia bergerak ke
Cathode. Tengok huruf dia mesti sama. K jumpa K. Okey, anion dia akan bergerak ke anode. A jumpa A. Cathode adalah terminal negatif. Cathode tadi tu. Ni dia cathode. So dia negative terminal of battery. So yang ni yang panjang positive terminal of battery. Elektrod yang bersambungan dengan positive terminal of battery dia akan jadi positif. Elektrod yang bersambungan dengan negative terminal of battery dia akan jadi negatif. So kat sinilah katodnya. Kat sini adalah anode. Okey, so anode ni terminal positif. Okey, yang berkumpul di anode adalah ion klorin. So dia akan berkumpul di anode. Dia berkumpul kat sini Cl-. Cl- banyak kat situ lah. Bukan 2 je. Okey, natrium dia akan berkumpul di cathode. Apa yang mereka buat? Okey, masing-masing akan chargekan. Okey, chargekan. Okey, ini pun sama. Di anode pun sama, dia akan chargekan. Okey, so kita tulis persamaan ion setengah di cathode. Okey, iaitu Na+, dia kena jadi neutral. Okey, dia akan jadi neutral Na. So nak jadi Na, kena hilangkan plus ni. So tambah 1 elektron, barulah dia neutral. Okey, di anode pula iaitu ion klorin. Okey, dia akan jadi neutral juga, iaitu Cl. Okey, nak neutralkan dia, kalau tadi tambah elektron, yang ni kena buang elektron. Buang berapa? Tengok charge. Charge dia negatif, so buang 1 elektron. Okey, barulah dia jadi Cl. Okey, untuk pengetahuan kamu, Cl ni kumpulan 17. So, dia tidak wujud sebagai atom. Dia wujud sebagai atom, iaitu molekul Cl2. Jadi, kena seimbangkan sebelah kiri. So, letak 2. Okey, bila ion klorin ni ada 2 kat depan dia, total charge dia akan berubah nanti. Okey, tapi sebelum tu kita pindahkan dulu elektron. Tak nak tengok tanda tolak-tolak dalam persamaan ni. Jadi kita pindah dia ke kanan. So 2Cl-, dia akan jadi Cl2 plus dengan elektron. Okey, barulah kita check balik. Okey, kita check dari segi bilangan atom dengan total charge. Okey, bilangan atom sebelah kiri dan kanan sama. 2 klorin ion, 2 atom klorin. Okey, sama. So, kita tengok charge pula. So, total charge kat sini 2 darab dengan negatif 1, dia akan dapat negatif 2. Okey, kat sini klorin charge dia adalah kosong sebab dia molekul. Dia adalah bahan yang neutral, dia bukan ion. So dia kosong, dia tak ada charge. Okey, elektron, 1 elektron charge dia adalah negatif 1. Ni negatif 1. So kiri dan kanan jumlah charge dia tak sama. So kita kena samakan charge dia. So kita boleh letak 2 elektron kat sini, barulah dia jadi 2. Negatif 2, barulah sama. Okey, so settle untuk half ionic equation di anode dan di cathode. Sekarang kita tengok pemerhatian. Okey, di cathode kita nampak kat sini Na, tapi kita tak nampak Na. Observation, kita tak boleh tulis nama Na ni sebab kita tak nampak pun. Yang kita nampak mungkin dari segi warna, bau, rasa. Kita kena guna 5 deria rasa kita. Biasa kita guna deria mata lah. Pemerhatian yang kita nampak di cathode adalah pepejal, kelabu, berkilat, terbentuk.
Sebab natrium ni dia kumpulan 1. Sifat kumpulan 1 ni adalah warna dia kelabu berkilat. Jadi inference dia, inference bagi nama kepada pepejal kelabu tu. So pepejal kelabu tu adalah natrium. Jadi natrium, pepejal natrium terbentuk. Siap di sebelah di cathode. Di anode pula. Di anode pemerhatian. Kita tengok chlorine lah. Pemerhatian ni mesti berdasarkan hasil tindak balas yang terhasil. Jadi chlorine tu kena tahu warna dia. So warna dia adalah kuning kehijauan. So gas kuning kehijauan terbebas. Inference dia, inference dia adalah tukar kuning kehijauan tu kepada nama dia. Nama dia apa? So gas chlorine terbebas. Dah siap. Selesai analisis untuk soalan 1. Yang mana nanti kamu akan nampak dalam gambar ni, chlorine ni dia akan terbebas lah di anode. Natrium ni dia akan melekat, dia terenap. Terenap tu maksud dia melekat pada elektrod karbon. Ni elektrod karbon. Dan ada yang akan terkumpul di bawah, dia akan jatuh ke bawah lah. Kita boleh nampak bila elektrolisis tu selesai, bila kita tuang elektrolit yang ada dalam mangkuk pijat ni, kita akan nampak dalam tu ada pepejal kelabu berkilat terkumpul. Itu sahaja untuk hari ini. Kita hanya belajar elektrolisis sebatian leburan sahaja. Sekian sahaja.